Baik. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia ya, dan salam kuasa ketiga. Jadi kita beri tempoh sebentar untuk lebih ramai masuk ya ke dalam live ni. Live yang saya buat khas berhubung dengan kemalangan, isu kemalangan LRT yang tengah tular ni. Jadi saya rasa saudara-saudari pun tahulah isu kemalangan LRT yang tular. Okey. Jadi sepintas lalu semalam lebih kurang pada pukul 8.45 malam berlaku pertembungan yang dikatakan dalam bahasa Inggeris sebagai head-on collision. Okay, head-on collision melibatkan dua gerabak atau gerabak LRT yang bertembung ya, bersemuka disebabkan faktor kecuaian. Okey. Disebabkan faktor kecuaian yang kita telah diberitahu oleh Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong, okay, bahawa ianya telah disebabkan oleh faktor kecuaian. Jadi berlaku pertembungan dan 200 lebih mangsa, tak silap saya 213 mangsa telah cedera. Okay. Jadi kalau kita lihat video tular, kita boleh lihat darah, banyak darah di dalam gerabak LRT tersebut, dan kemudian kita lihat teriakan penumpang. Agak mengerikan juga kemalangan ini yang berlaku yang pertama kali dalam sejarah sejak LRT ini bermula beroperasi ya. Dan kemudian saya dipahamkan 40 lebih cedera parah teruk, dan yang keluar dalam berita 6 lebih kritikal. Okay. So ini adalah satu perkara yang amat penting, detik hitam dalam sejarah tanah air. Okay. Melibatkan kesejahteraan penduduk. Jadi banyak isu, katakan tidak ada COVID ya, katakan tidak ada COVID, masih ada banyak isu yang perlu diuruskan oleh menteri-menteri berkaitan, oleh syarikat yang berkaitan yang mengendalikan LRT dan sebagainya. Jadi sudah pasti menteri dan ketua-ketua syarikat ini perlu berada di lokasi untuk memantau situasi dan juga di hospital untuk melihat apa yang sedang berlaku dan apa yang dilakukan. Tambah pula dalam situasi COVID, maka keperluan untuk menteri-menteri ini, ketua-ketua syarikat, malah menteri kesihatan, untuk turun bagi memantau keadaan, melibatkan mereka yang cedera atau cedera parah lebih diperlukan. Okey, lebih diperlukan sebab kita perlu melihat hospital yang dah sesak dengan pesakit-pesakit COVID, macam mana pengendalian mangsa-mangsa kemalangan ini dan sebagainya, perlu diberi perhatian khusus. Tetapi apa pengerusi prasarana ya yang terlibat secara langsung dengan sistem LRT ni, iaitu Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman. Untuk makluman, Tajuddin ni atau Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman ni adalah dari tim A UMNO. Dia adalah daripada kelompok Pro Najib, Pro Zahid. Okey. Ini Tajuddin ni. Dulu bila saya selalu cerita tim A ni yang hanya ada sokongan 6 hingga 7 ahli parlimen ni, salah seorang daripadanya adalah Tajuddin. Jadi Tajuddin ni cerita banyak, tapi dia sebenarnya pengerusi prasarana. Dan ini berkait dengan sistem LRT. Jadi dalam pada satu negara terkejut dengan keadaan ini, dalam pada Menteri Pengangkutan Wee Ka Siong turun padang untuk melihat, memantau keadaan, saya lihat dua benda. Saya lihat kurang daripada semalam lah Menteri Kesihatan ya, sebab kita nak tahu dari sudut COVID, dari sudut apa langkah-langkah yang akan diambil oleh kerajaan, khususnya melibatkan mereka yang cedera parah dan sebagainya, dalam suasana mereka perlu dirawat di hospital-hospital yang kini sesak dengan pesakit COVID ya. Saya tak dengar, tapi itu tak apa, boleh dimaafkan, ataupun mungkin Menteri Kesihatan nak pantau keadaan dan dia beri kenyataan hari ini, tak apa. Ini syarikat ni, prasarana ni, pengerusi dia yang terlibat secara langsung dengan sistem LRT ni, apa yang kenyataan yang dikeluarkan oleh Tajuddin?
dia akan take a look at it first thing in the morning. Maka perkara pertama, pagi esok saya akan lihat benda ni. Orang tengah cedera parah, Menteri Pengangkutan dah turun. Benda ni gegarkan satu negara. Ini adalah satu detik hitam dalam sejarah, melibatkan 217 mangsa. Saya akan fikirkan first thing in the morning, tomorrow morning. Itulah baka ketua-ketua GLC, puak kerajaan, khususnya Barisan Nasional. Okey? Saya tak dengar Najib kritik Tajuddin ni. Saya tak dengar. Saya tak dengar Zahid selaku pengerusi Barisan Nasional, Presiden UMNO, menegaskan perlunya Tajuddin letak jawatan. Tak dengar. Selalu tuding jari. Saya pun, kerajaan ni memang gagal. Okey, itu tak dapat dipertikaikan langsung. Tak dapat dipertikaikan langsung kegagalan kerajaan ni, kegagalan kepimpinan Muhyiddin Yassin. Tapi kegagalan ni menyeluruh. Ianya kerajaan gandingan Perikatan Nasional dengan Barisan Nasional. Sekarang ni kita cerita babak Tajuddin ni, yang merupakan ahli lantikan politik ke dalam satu syarikat berkait kerajaan, prasarana yang berkait dengan sistem LRT. Ini satu kebodohan, satu kegagalan yang amat serius. Ini menunjukkan Tajuddin ni tidak prihatin, tidak berjiwa rakyat, tidak bertanggungjawab, pemalas. Dia seharusnya berundur. Bukan hanya sebab kemalangan LRT ni, sebab perangai dia. Apabila pemberita tanya, dia marah. Dia marah siap dengan boleh berjenaka lagi. Dia marah sebab netizen suruh dia letak jawatan. Dia marah. Kemudian dia beri alasan dia tengah siapkan diri dia untuk COVID, pada ketika itu mesyuarat, jadi dia dapat berita lambat. Kejadian berlaku 8.45 malam. Biarpunlah Tajuddin dapat berita pukul 12 malam, terus anda kena turun memantau keadaan. Kalau bukan di lokasi, di hospital, buat panggilan-panggilan, libatkan diri. Jangan beri alasan, saya sedang siapkan diri sebab hari ini saya kena ambil vaksinasi COVID. Itu saya rasa dalam situasi ini, kerajaan faham dia boleh tangguh sehari vaksinasi itu untuk diri Tajuddin. Jangan beri alasan bodoh. Okey, jangan beri alasan bodoh. Rakyat bukannya bodoh. Sekarang ni Tajuddin harus letak jawatan sebab telah gagal dalam tugas dia. Dan Zahid perlu selaku pengerusi Barisan Nasional dan pengerusi UMNO buktikan bahawa anda tidak memilih kasih. Jangan kata kerajaan pimpinan Muhyiddin memilih kasih. Memang sah kerajaan pimpinan Muhyiddin ni memilih kasih politik darjat. Tapi adakah Zahid akan nasihatkan Tajuddin untuk letak jawatan sebagai pengerusi prasarana? Adakah Najib selaku pengerusi Barisan Nasional akan nasihatkan Tajuddin untuk letak jawatan? Sekarang saya nak semua orang beri tumpuan khusus kepada Najib dan Zahid dan lihat apa komen mereka berkenaan Tajuddin ni. Kalau tak boleh nak melakukan yang terbaik, janganlah tuding jari merata. Dahlah Najib menipu. Kononnya kerajaan gagal ini itu, walhal menteri-menteri UMNO terlibat dalam kerajaan. Menteri-menteri UMNO sepakat membuat keputusan untuk adakan darurat, PKP dan sebagainya. Jadi jangan dekat situ dah kelintong rakyat. Ini kan pula kau kata sana mengamalkan politik darjat. Memang betul politik darjat diamalkan oleh kerajaan pimpinan Muhyiddin. Malah Muhyiddin tak pakai pelitup muka ni. Kita nak tahu apakah tindakan yang diambil terhadap Muhyiddin. Tapi saya nak lihat Najib konsisten ke tidak, atau Najib hipokrit. Adakah Najib akan minta Tajuddin untuk bertanggungjawab dan letak jawatan, atau Najib sendiri pengamal politik darjat? Jadi itu saya nak lihat. Okey. Jadi semua pendengar, penonton, saya sarankan di Facebook anda tulis mesej tanya Najib. Tak nak minta Tajuddin letak jawatan je, tanya Zahid di dalam Facebook anda.
Tak nak minta Tajudin letak jawatan ke? Sebab Tajudin ni kalau tak, ni memang kaki putar alam. Kau dapat berita lambat. Lambat mana? Benda jadi 8.45. Kalau dapat berita 10.45 pun saya tak percayalah. Pengerusi prasarana yang terlibat secara langsung tidak dapat berita tu. Okay? Tapi kalau dia pun dapat lambat tu, turunlah. Lepas dah dapat, turunlah. Oh, I will look at it first thing tomorrow morning. Kat sini orang dah cedera parah. Disebabkan satu sistem pengangkutan yang berkait langsung, ya, dan melibatkan kepimpinan anda. Okey. Sekurang-kurangnya Wee Ka Siong ni turunlah. Okey. Turun, pantau, beri kenyataan media. Okey. So, memalukan. Dan ini melibatkan seorang pemimpin UMNO yang berkait secara langsung. Dia ni camp, tim A ni camp Najib. So sepakat semua orang minta Tajudin letak jawatan. Sepakat semua orang di dalam Facebook letak hashtag Tajudin out. Nak letak Muhyiddin out, saya sokong. Sebab Muhyiddin memang perlu berundur. Pada hemat saya, darurat perlu ditamatkan. Sebab darurat gagal. Memang nampak sangat darurat gagal. Tetapi jangan lupa Tajudin out. Kemudian jangan lupa tanya Najib dan tanya Zahid, bila nak nasihatkan Tajudin letak jawatan? Atau adakah Najib sendiri mengamalkan politik darjat? Okey. So ini mesej ringkas saya hari ini. Okey. Jadi sekarang saya akan buka kepada soalan. Ada apa-apa soalan? Kalau ada soalan, tanya soalan sekarang. Ada 3 perkara saya perlukan dari anda. Saya ulang ya. Kerajaan gagal ni semua kita tahu. Okey. Muhyiddin out ni semua kita tahu. Tapi nak tambah ni, Tajudin out. Okey. Nombor 2, tanya Najib, bila nak nasihat Tajudin ni untuk berundur. Nombor 3, tanya Zaid, bila nak nasihat Tajudin untuk berundur. Kau lihatlah lepas kau tanya, tak akan ada apa-apa. Okey. Jangan lupa ya. Okey. Yes, betul. Amy Kwang, Tajudin out, Muhyiddin out. Yes. Okey. Tajudin out. Nombor 2, Najib bila nak bertindak, nak minta Tajudin lepas jawatan. Sama juga tanya kat Zaid. Atau adakah Najib sendiri mengamalkan politik darjat? Sebab Najib ni pandai tuding jari. Kerajaan gagal. Seolah-olah UMNO tak terlibat. Hakikatnya semuanya UMNO terlibat. Malah menteri yang terlibat dengan vaksin adalah menteri UMNO. Menteri yang terlibat dengan SOP adalah menteri UMNO. Okey. Sebenarnya saya rasa Najib ni cuma nak alih perhatian lah daripada kes-kes dia. Okey. So ada apa-apa soalan, tanya. Saya beri tempoh 5 minit untuk tanya soalan. Kalau tidak, saya akhiri live ni. Ya, ada apa-apa soalan? Silakan. Ya. Selepas live ni saya akan letak link kepada saluran Telegram saya di ruang komen. Jadi pastikan anda bersama atau sertai saluran Telegram saya dengan masuk kepada link yang saya akan share sebentar lagi di ruang komen ya, selepas habis live ni. Jadi ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, saya akhiri live. Ataupun ada apa-apa komen berkenaan dengan kemalangan LRT ni. Jadi saya setuju dengan polis. Sebab polis kata jangan buat rumusan, jangan buat andaian berkenaan dengan kemalangan ni. Betul. Saya setuju. Saya pun nasihatkan rakyat jangan buat rumusan, jangan buat andaian. Sebab selalunya bila benda-benda ni berlaku akan timbul teori konspirasi. Itu tidak baik. Saya pun tak timbulkan apa-apa teori konspirasi. Yang saya minta cuma Tajudin lepas jawatan sebab dia bertindak bodoh. Okey. Benarkah DYMM Agong beli rumah di England berpuluhan juta? Saya tak tahu. Saya tidak ada bukti. Okey. Negara ini akan berjaya apabila diselamatkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. InsyaAllah saya setuju. Ya, saya setuju insyaAllah. Ya. Najib kaki penipu, pembohong, muka tak tahu malu. Semua kata tak tahu. Ya, kalau tengok dalam mahkamah memanglah. Memang sesiapa yang ikut kes mahkamah tu memang nampak clear cut lah. Okey. Putar Alam Najib ni. Sebenarnya tim A ni banyaknya geng Putar Alam. Tajudin, Najib, Zahid, Bomota. Ni geng Putar Alam ni. Sorry RJ, baru masuk. 1 habuan berbaloi ke? 1K habuan berbaloi ke? Okey. Awak nasihat
PM suruh undur tidak lagi. Tak apalah ni. Okay, ada apa-apa soalan? Laskar Cyber ni usah endahkan. Kes baru dari mesej Tamrin Al-Ghafar Baba. Okay, tak ada soalan ya. Kalau tak ada soalan, saya akhiri live ni. RM 1000 je pampasan. Saya memang tak setuju dengan pampasan 1000 sahaja dalam kes berat macam ni untuk 213 penumpang. Saya rasa pampasan dia kena lebih lah. Lebih. Tapi itu pendapat peribadi saya lah. Pampasan tu 1000 tu tak cukup lah. Tak berbaloi lah. Okay. Okay, tu saya dah jawab lah. Pampasan 1000 memang pada hemat saya tak masuk akal lah. Okay, perlu lebih. Kalau takat pampasan 1000 je ni, saya rasa pelik. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Tak ada ya. Okay, sehingga ya kita berjumpa di lain masa. Sebab hari ini saya buat live khas hanya untuk membincangkan kes Tajuddin ni, untuk isu LRT ni, kemalangan LRT. Jadi sehingga kita berjumpa di lain masa, mungkin besok, mungkin lusa ya. Jangan lupa sertai saluran Telegram saya sebentar lagi. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.